B20600 pengurusan audit dalam. Ini mesti menyentuh tentang tunggakan bayaran balik pinjaman yang tertunggak. 31 Disember 2013, sebanyak 43 atau 62.3% daripada 69 pinjaman yang disalurkan kepada 25 syarikat kerajaan dan bukan kerajaan mempunyai tunggakan bayaran balik dalam tempoh tunggakan antara 1 hingga 9 tahun. Selain daripada bayaran balik annuiti tahun 2013, pengiraan tunggakan mengambil kira perkara berikut. 1. Pelarasan pengiraan faedah lewat bayar, default interest. Tahun 2012 bagi Cyberview Sendian Berhad, Malaysia Venture Capital Management Berhad, Kumpulan Modal Perdana, JKP, Pelebuh Raya Shahpadu, Perwaja Steel, Equal Concept, Airport Limo, SME Ordnance, Columbia Aircraft, sebagainya. Tunggakan faedah lewat bayar, default interest, tahun 2013, Cyberview, Malaysia Venture Capital Management, JKP, Lebuh Raya Shahpadu, Perwaja, Equal Concept, Airport Limo, SME Ordnance, Perbadanan Usahawan PUNB. Hapus kira annuiti 2011 bagi pinjaman JKP sahaja 3.68 juta. Bayaran balik NFC 0.34 juta. Nah, saya tekankan perkara ini, Muhammad Temusi, ialah kerana pertama, tidak ikut jadual. Keduanya, tidak bayar hutang. Kemudian, hadapi masalah kewangan. Ini prestasi kerajaan yang harus dipantau oleh Kementerian Kewangan. Tetapi, sikap kerajaan terhadap syarikat-syarikat ini, termasuk pemodal-pemodal besar, begitu lunak sekali. Boleh tangguh, boleh tak bayar, boleh diberikan kelonggaran. Tetapi, bila pelajar dalam PTPTN berhutang, tindakan disenarai hitam oleh immigration dan juga CCRIS. Jadi nampak double standard. Kita beri kelonggaran kepada golongan kaya tetapi menekan anak-anak yang baru keluar universiti dan belum dapat pekerjaan dengan tekanan yang kita tahu terhadap PTPTN. Kita mau penjelasan tegas, kalau kelonggaran diberikan kepada yang kaya, sebab apa dia begitu keras terhadap golongan miskin? Butiran 2,500 subsidi gas cecair, LPG, diesel dan petrol serta bantuan tunai. Ini perkara besar kerana subsidi gas, diesel, petrol, bantuan tunai hampir 19.34 bilion ringgit. Peruntukan begitu tinggi dinaikkan. Tapi soalnya 19.34 bilion ini adalah peruntukan atas nama subsidi untuk rakyat, tetapi memberi catatan keuntungan sangat tinggi kepada syarikat-syarikat IPP yang sekarang ni ada setengah jual dengan harga yang agak lumayan, diambil oleh khazanah dan sebagainya. Kita telah minta bertahun-tahun pengurusi, minta dikaji semula, diperhati perjanjian IPP yang memang kita sahkan adalah tempang berat sebelah memihak kepada syarikat kroni yang kaya. Dan ini terbukti dengan catatan keuntungan yang cukup tinggi. Mengapa rakyat dibebankan dengan kos meningkat dan kerajaan menggunakan dana untuk menambah subsidi untuk syarikat-syarikat ini. Dan saya tidak mahu ulang pengurusi kerana perkara ini disebut termasuk kenyataan bekas pengurusi TNB Tan Sri Ani Arif yang mempertahankan kenyataan dia tentang proses mengadakan perjanjian yang ditentukan oleh Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri yang memihak dan memberi keuntungan dan tidak menusabah kepada syarikat besar, dan dia sebut di antara lain ialah kepada YTL. Butiran 21,200 subsidi kadar faedah kepada Bank Pembangunan Malaysia Berhad 60 juta dibaca sekali dengan 21,600 pemberian kemudahan projek khas 617 juta. Ini adalah peruntukan kepada tabung-tabung atas nama projek khas Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Kita nak tahu kerana
ada mengikut pengalaman dan kenyataan, siapa yang perolehi kemudahan besar, senarai nama syarikat, dan kita minta dalam jawapan Menteri menjelaskan ya, nama syarikat, berapa jumlah diluluskan dan apa rasional mereka diluluskan dan mengapa tidak dipindahkan sebahagian besar kepada golongan pendapatan sederhana, syarikat kecil, terutama di kalangan bumi putera. Butiran 40,000 perkhidmatan kastam peruntukan 2015 berjumlah 838 juta. Dari jumlah ini 310 juta telah diperuntukkan untuk GST. Apa keperluan? Soalannya ialah untuk kita tekankan peruntukan kepada GST apabila pengurangan ketirisan perbelanjaan boleh menjana pendapatan yang lebih. Kita telah jelaskan dalam ucapan belanjawan bahawa mengikut kajian yang dibuat oleh Pakatan Rakyat yang dibentangkan dalam belanjawan 2015, ada 4 komponen perbelanjaan kerajaan persekutuan yang terdedah besar kepada amalan rasuah akibat tata kelola yang lemah. Komponen khidmat dan bekalan, aset, bayaran kenaan tetap dan belanja pembangunan. Jika diandaikan 15% sebagai kadar ketirisan dan rasuah, ini yang agak konservatif kerana kalau ikut laporan Ketua Audit Negara yang sedang kita teliti sekarang ini, jumlah perbelanjaan kalau kadar 15% ketirisan, rasuah, bocor dan sebagainya, maka kita anggarkan penjimatan boleh mencecah di antara 18 hingga 20 bilion ringgit. Ini boleh kurangkan defisit dan boleh mengelakkan kita daripada mengenakan kadar tinggi baik elektrik ataupun kenaikan harga petrol 40 sen dalam tempoh 1 tahun yang memang rekod membebankan rakyat. Dalam kajian belanjawan juga, dalam menyentuh soal GST, kita tahu pendapatan yang tambahan oleh kerajaan hanya 8 bilion. Nah, kalau kita ambil angka yang saya sebutkan tadi, tentulah rasional ini tidak boleh dipertahankan. Butiran 91000 cawangan World Bank di Malaysia dengan peruntukan 10 juta, saya telah pun bangkitkan sebelum ini, dan saya masih anggap ini satu keanehan kerana satu bank besar dunia yang kerja dia adalah untuk memberi peruntukan kepada negara. Malaysia ini bersikap dengan begitu sombong untuk memberikan 10 juta kepada bank dunia. Nak letakkan pejabat di sini yang tidak dilakukan oleh mana-mana negara membangun. Jadi saya tekankan bahawa hal yang sebegini hanya menunjukkan bahawa kita tidak memberikan keutamaan kepada keperluan rakyat kerana tidak ada bagi saya rasional untuk hebohkan. Ada keupayaan bank negara yang mampu menyempurnakan tugas ini, dan kalau bank dunia merasakan tertarik dengan cadangan Malaysia, dia patut kendalikan sendiri. Tidak perlu kita beri dana untuk membawa mesej Bank Dunia di Kuala Lumpur. Butiran 90,900 pengurusi ASEAN 2015, peruntukan 12 juta. Ini tugas besar bagi kerajaan dalam tugas sebagai pengurusi ASEAN. Tapi ada satu hal yang saya harus sentuh di sini. Kerana banyak yang diperkatakan dan laporan daripada soal hak asasi, malah kerajaan Turki mengirim pasukan. Tetapi ASEAN agak membisu. Baru-baru ini dalam Forum for Muslim Democrats, Dr. Surin Pitsuwan, bekas Setiausaha Agung ASEAN dan bekas Menteri Luar Thailand, juga menyebut tentang jenayah
kezaliman dilakukan kepada masyarakat Muslim Rohingya di Myanmar yang tidak disuarakan oleh negara-negara ASEAN. Ini suatu tragedi yang menimpa masyarakat Islam jiran di negara jiran. Dan Malaysia sampai hari ini belum. Jadi kalau kita teliti umpamanya ada satu kajian dan video diterbitkan oleh Nicholas Kristof dari New York Times. Tuan Musi, ini memaparkan satu bentuk kezaliman dengan pembunuhan, dengan cara mereka mengepung dan memenjarakan orang-orang Islam Rohingya. Ini cara yang paling keji dan zalim sekali. Dan kita sungguh mengaibkan bukan kerajaan Myanmar, tetapi keengganan kita menyatakan pendirian yang tegas. Saya faham Pakatan Rakyat, keadilan PAS utama telah suarakan, tetapi kalau di kalangan pimpinan kerajaan ada keengganan luar biasa dan saya tidak faham. Kita boleh bicara soal kezaliman di banyak negara lain, tetapi mengapa kita enggan menyuarakan? Apakah ada kepentingan perniagaan? Apakah ada kepentingan pelaburan? Atau adakah kepentingan syarikat-syarikat melibatkan orang-orang tertentu dalam kerajaan yang menyebabkan tidak boleh bersuara sama sekali? Jadi kalau kita ambil tugas sebagai pengurusi ASEAN 2015 dan tidak mengambil kira teguran termasuk daripada bekas Utusan Agung ASEAN Dr. Suri Pusuan yang menyuarakan dengan cukup keras di antara tragedi ASEAN yang paling parah dalam sejarah selepas yang berlaku di Kemboja oleh Khmer Rouge. Ini tetapi tidak disuarakan oleh mana-mana negara. Dan apatah lagi yang paling kita kesalkan, keengganan pimpinan UMNO Barisan Nasional untuk bersuara menentang kezaliman, penganiayaan, pembunuhan keji ke atas masyarakat Muslim Rohingya. Terima kasih. Ya, Kuala Selangor.